melainkan dengan rahmat Allah. Di dalam ayat yang lain Allah cerita di dalam surah apa? Dalam surah Al-Insan, di penghujung ayat surah Al-Insan, Allah kata yudkhilu man yasha'u fi rahmatih waz-zalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Ayat tu pula Allah kata sesungguhnya kamilah yang memilih hamba-hamba kami untuk dimasukkan ke dalam rahmat kami. Maknanya rahmat Allah tu Allah pilih nak bagi kepada siapa. Kalau bagi pada kita, hadir kita ke surau. Kalau bagi pada kita, duduk kita dalam majlis ilmu. Kalau bagi pada kita, panjang umur sampai bertemu dengan Ramadan tahun ni. Kalau beri pada kita, mudah-mudahan bertemu Ramadan di tahun hadapan. Macam tu. Itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang paling mustahak yang kita nakkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala iaitu keampunannya dan keredaannya. Bila manusia dapat keredaan Allah, maka dia hidup dipenuhi dengan pertolongan Allah dan dipenuhi dengan riayah Allah SWT. Apa maksud riayah? Riayah ni maksudnya bantuan sepenuhnya. Macam kita bila dapat bantuan, kerajaan bagi bantuan, bantuan tu one off. Ada satu bantuan sepenuhnya. Bantuan sepenuhnya tu tak payah buat apa. Makan tidur, tunggu ya dapat. Jadi maknanya itu bantuan sepenuhnya. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, bukan itu yang kita nak fikirkan. Yang kita nak fikir nasib kita di sana. Nasib kita di sana, dan sebelum kita nak sampai ke sana, kita akan melalui beberapa hal di dalam dunia ni sebelum dunia ini berakhir. Antaranya iaitu kedatangan Dajjal. Ini kita nak sebut pada pagi ni, tajuk kitab kita pada pagi ni, sambungan pengajian kitab kita, iaitu berkenaan dengan kisah Dajjal. Bulan lepas kita cerita Dajjal ni dia akan datang. Nabi pernah cerita di depan sahabat-sahabat Nabi itu di bawah pohon kurma. Nabi cerita tu dalam keadaan dua nada. Kadang-kadang Nabi tinggi suara, kadang-kadang Nabi cakap slow-slow, sunyi-sunyi, sepi-sepi, supaya didengari fokus sahabat-sahabat Nabi akan benda yang Nabi nak cerita tu, supaya sahabat Nabi ambil manfaat apa yang Nabi nak cerita tu. Bila dalam keadaan Nabi tinggi suara, sahabat Nabi takut, seolah-olah macam Dajjal tu ada bersama-sama dengan mereka. Takut. Bila takut sungguh ni, maka baginda Nabi SAW kata, kenapa kamu semua takut? Nabi tanya, kenapa kamu semua takut? Aku ni Dajjal paling takut dekat aku. So kamu duduk bersama-sama dengan manusia yang Dajjal paling takut. So janganlah takut. Jadi Nabi cakap macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, itu sambungan kitab kita. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata pengarang kitab ni, didatangkan kata-kata Nabi SAW. Maka ketika itu Nabi menyebut, Nabi kata apa? Nabi kata, faqala ma sya'nukum qal. Qulna ya Rasulullah, zakalta dajjal ghadata fakhafafta fihi wa rafa'ta hatta zanannahu fi ta'ifatin nakhli. Maka sabdanya, apa macam sekalian kamu ni? Aku lihat sekalian kamu ni masing-masingnya tidak berseri-seri muka. Apakah sekalian kamu duka cita kan? Kata An-Nawas, kata kami ya Rasulullah, telah Tuan hamba sebutkan fitnah Dajjal itu pagi tadi, dan Tuan hamba macam-macam kan ceritanya. Maka terkadang Tuan hamba senangkan dan menundukkan bunyi, melepaskan, dan terkadang-kadang Tuan hamba angkatkan dan besarkan suara dan tingkatkan halnya penyesatan itu, dan sukar melepaskan nyalanya itu hingga kami sangkakan Dajjal itu sudah ada di dalam mana-mana dusun pohon kurma ni di negeri Madinah Al-Munawwarah. Maka betapa kami masing-masing tiada berduka cita dan tiada muram muka apabila didengar oleh Nabi SAW perkataan sahabatnya yang demikian itu. Ia pun memberi suka dan memulihkan hati sahabat-sahabatnya itu. Nabi pun risau. Macam kita duduk cerita semua pucat, muka takut dan semua.
Jadi orang yang menyampai tu kena main psycho elok-elok lah kan. Tengok macam dah nak mengantuk ya, buat cerita sikit kan, baru segak balik kan. Tengok dah macam duk tengok tiang, duk pegang lutut semua, cerita balik yang lain kan, baru dia bagi perhatian balik. Nabi pun macam tu metodologinya di dalam penyampaian tuan-tuan. Begitu. Maka kata Nabi SAW, Nabi kata apa? Bermula lain daripada Dajjal itu lebih takut bagiku atas sekalian kamu. Dajjal itu tidak ditakuti amat oleh Nabi SAW ke atas umatnya. Sesungguhnya dengan sepotong hadis itu menunjukkan ada barang yang lain daripada Dajjal itu lebih ditakuti Nabi akan sesatnya ke atas umatnya, iaitu seperti imam-imam yang menyesatkan orang-orang, maka itu satu daripada yang lebih ditakuti, kerana penyesatan itu dengan bergagah. Dan pun adapun Dajjal itu, maka telah disabdakan oleh Nabi SAW. Nabi kata, iyakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum wa iyakhruj wa lastu ana fikum famru'un hajijun nafsih wallahu khalifati fi kullil muslim innahu syabun qattat ainuhu qaimatun shabaihu bi'abdil Uzza bin Qattan. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, maka jikalau keluar dan zahir Dajjal itu padahalnya aku ada dalam sekalian kamu, maka aku seorang yang melawannya dan menolaknya dan berhujjah dengan dia. Tiada berhajat kepada sekalian kamu melawannya itu, kerana memadalah jua aku seorang berhadap dengan dia melawannya. Ini tuan-tuan, Nabi bagi jaminan ni. Tengah sahabat Nabi duk dengar apa yang Nabi cerita tentang Dajjal ni secara live, secara mubasyarah ni tuan-tuan. Nabi kata apa? Jangan takut. Kalau Dajjal tu keluar, dia jengoi. Faham jengoi? Ni bahasa orang utara. Dia jengoi ni tengah-tengah kita duk cerita ni, dia ada ni, jangan takut. Aku seorang je lawan dengan dia, cukup. Hampa tak ada lawan. Memadailah aku seorang saja, kamu semua tak payah. Dan aku sanggup berhujah dengan dia atas pembohongan dia dan atas perilaku dia dan di atas perbuatannya yang kuat menipu manusia. Dajjal ni dia bawa satu pembohongan tuan-tuan. Bagi orang yang tak pernah ikuti kuliah kita tajuk ni tuan-tuan, Dajjal ni dia satu benda ya. Dia menipu orang. Tipu kuat tuan-tuan, tipu kuat. Antara benda yang paling dia kuat menipu, iaitu dia kata dia Tuhan. Yang tu paling kuat menipu dia tu. Siap penipuan dia itu terbukti dengan kebenaran dia di atas kata-kata dia. Dia kata dia tengok kita ni macam sedih. Kenapa sedih? Kita pun kata mak baru meninggal. Mak baru meninggal, nak jumpa balik tak mak? Aku boleh hidupkan mak kamu. Dia kata kalau boleh nak jumpa balik sebab tak dan nak minta tanah dekat dia waktu dia nak meninggal itu. Betul nak jumpa balik? Betul nak jumpa balik. Tak apa, aku bawa main mak hang. Mak dia pun hidup. Siapa buat tu? Dia yang buat. Hakikatnya Allah yang mengizinkan kepada dia di atas perbuatannya tu. Maka kita pun tengok, dia boleh hidupkan manusia. Lalu Dajjal tanya kat kita, persaksikanlah aku ini ialah Tuhan engkau. Kita pun kata, betul, kau memang Tuhanku. Terus terang kita dah terbatal akidah, kita dah terkeluar daripada Islam, kita dah jadi kafir ketika itu tuan-tuan. Itu penipuan dia. Dia akan main ni nanti tuan-tuan. Kalau kita faham Dajjal ni nak keluar berapa lama tuan-tuan? Berapa lama dia nak keluar? 40 hari. Dajjal ni keluar di dunia ni, dia muncul saja ni tuan-tuan, nanti 40 hari dia akan berada di dunia. Kita kata apa? Sekejap ya, 40 hari tak sampai kot Seri Kembangan. Kita kata macam tu. Tetapi Nabi kata tak. Nabi kata 40 hari itu ada satu hari menyamai dengan tempoh lamanya 1 tahun tuan-tuan. 1 hari. 1 hari yang dia duduk di dunia ni tuan-tuan, 1 hari. Kadang-kadang dia mencapai 1 tahun tempoh lamanya. 1 hari ya. Mula-mula dia muncul tu tuan-tuan, muncul saja 1 hari dia tu bersamaan dengan 1 tahun di dunia. 1 hari. Masuk hari yang kedua, yang dalam kiraan Dajjal ini keluar ke dunia ni, bila masuk hari kedua, dia pergi sampai sebulan. 1 hari itu menjangkau tempohnya sebulan. Hari yang ketiga menjangkau tempoh seminggu. Hari yang keempat
balik macam biasa balik. 1 hari, 2 hari 24 jam, 1 hari 24 jam, 1 hari 24 jam. Tempoh total semua tuan-tuan 400 hari. 400 hari berapa lama? Tuan-tuan. Jadi maknanya 400 hari berapa tahun? Lebih kurang 1 tahun lebih, tuan-tuan. Jadi dia akan berada di dunia ni, maknanya sampai dah, tuan-tuan. Semua sampai. Dia keluar daripada Iran ni, tuan-tuan, sampai ke sini ni, tuan-tuan. Bila semua tempat, semua dia jejak kaki, semua dia sampai. Cuma atas kita, kalau dia datang dengan da'iyah dia, dia datang dengan penipuan dia, kalau kita ada kekuatan, kalau kita ada satu benda yang boleh menolak segala da'iyahnya, kita akan selamat, bahkan kita akan dapat menyelamatkan diri kita daripada tipu daya tersebut. Dan dia tidak akan bunuh manusia mana-mana pun. Dia tidak akan bunuh. Allah tak izinkan dia bunuh orang. Tak bunuh. Dan dia akan terbunuh di tangan Nabi Allah Isa alaihi salam, tuan-tuan. Dia akan terbunuh. Mati dia. Tuan-tuan dan puan-puan dekat sekalian, ini cerita Dajjal ni, tuan-tuan. Kita kena ambil tahu. Takut-takut kita termasuk di dalam kedatangan dia tersebut, kita terjumpa. Bila terjumpa, waktu itu kalau kita tak ada bekalan daripada 10 ayat surah Al-Kahfi di awalnya, 10 ayat di akhir surah Al-Kahfi di dalamnya, bimbang, takut iman dan akidah kita termakan dengan tipu dayanya. Sebab tu kena jaga elok-elok. Di penghujung usia kita, biarlah kita meninggal di atas kalimah Islam. Dan jangan di hujung hayat kita dimatikan dengan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi kita. Sebab di dalam kehidupan kita seharian, kita dah semai amalan-amalan sunnah, baca Quran rajin, solat berjemaah rajin, solat subuh berjemaah rajin, duduk dalam majlis ilmu rajin, semua dah cantik dah. Tiba-tiba nak mati, kafir, tuan. Wa na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, maka kata Nabi SAW, Nabi kata, kerana memadalah jua aku seorang yang berhadap dengan dia melawannya. Maka apakah sekalian kamu duka citakan, senang-senangkanlah hati kamu di dalam masa ada aku hidup ini. Dan jangan takut dan bimbang kepadanya. Dan jika sekiranya keluar ia dan zahir ia padahalnya tidak ada aku di dalam sekalian kamu, kerana aku sudah wafat, masalan. Dia kata, Nabi kata, kalau dia keluar, time tu aku wafat. Waktu dia muncul tu, waktu tu aku dah wafat, aku dah meninggal dunia, aku dah tak ada dengan kamu. Apa yang kamu kena buat? Maka pastikanlah tiap-tiap seseorang itu mempertahankan dirinya dan melawannya. Jangan didengarkan apa serunya dan jangan turut akan dia jikalau datang bala besar dengannya, dengan sebabnya sekalipun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala gantiku memeliharakan dan menolakkan balanya daripada tiap-tiap muslim yang tiada upaya melepaskan dirinya. Ni Nabi ni, dia ajak kita apa? Dia kata, faqul hasbi Allah, cukuplah Allah menggantikan diri aku untuk menjaga kamu semua. Ni Nabi tawakal ni, tuan. Ni Nabi tawakal. Nabi kata apa? Nanti kalau aku dah tak ada, tiba-tiba Dajjal datang, aku berserah diri kepada Allah untuk memelihara kamu. Oh, hebat Nabi. Kan? Dan lemah daripada melawannya dan berhujah dengannya, kerana telah aku pulangkan kepadanya akan umatku yang berpegang dengan agamanya. Maka tak usahlah kamu semua bimbang hati akan Dajjal itu, kerana tiada kekuasaan baginya menggoyang iman sekalian kamu, jikalau bersungguh-sungguh sekalian kamu bertahan diri, dan boleh dapat sekalian kamu kenal akan dia Dajjal dengan sedikit petunjukannya aku daripada rupanya dan tandanya. Maka ingat-ingat akan dia supaya jadi boleh kamu melepaskan diri, dan sampaikan dan ajalkan dan khabarkan pada siapa-siapa yang tiada kenal supaya ia kenal rupanya dan tandanya. Tandanya apa? Kita dah sebut dah. 2 bulan lepas kita sebut dah. Tandanya yang pertama, di dainya ada ditulis perkataan kaf alif fa ra. Kaf alif fa ra tu bukan cafeteria, tuan. Dan kaf alif fa ra tu bukan kafe, tuan. Ada orang baca kaf alif fa ra kafe. Saya pergi Mekah, ni buat jemaah tu kata ustaz, yang tu kafe ustaz.
Bukan kafe, itu kafir. Dia kata, oh kafir jam macam tu lah. Jam macam tu. Dia nak pergi beli kopi. Dia tengok kafir. Ni kafe, dia kata. Kafe. Apilah kafe. Jadi bacaan tu tak betul lah. Jadi tuan-tuan yang dikasih sekalian, di dainya ditulis kaf alif fa ra. Dai dia saja. Dai kita tak ada. So jangan tengok dai kita. Tengok dai kita. Dai kau ni ada tulis kafe ni. Kau kafe. Tak ada. Dai dia saja yang ada ditulis kafir, yang hanya dapat dilihat oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Kalau munafik tak dapat tengok. Kalau orang munafik tak dapat melihat tanda di dai Dajjal tersebut. Kalau orang Muslim yang beriman, maka dia akan diperlihatkan Allah tanda tersebut. Itu untung jadi orang beriman. Bila dah nampak tanda tersebut, kemudian matanya sepek sebelah. Sebelah mata lagi sebesar biji anggur, tuan-tuan. Sebesar biji anggur. Itu dicerita oleh Nabi SAW keadaannya. Masalah Dajjal itu boleh dikenal akan dia dengan rupanya dan tandanya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, bahwasanya Dajjal itu iaitu seorang yang muda, yang terlampau kerinting rambutnya pada kepalanya. Ni tuan, muda. Yang pertama muda. Cuba tengok orang muda. Ada dalam ni tak? Ada orang muda. Kemudian kerinting rambut dia. Rambut kerinting tuan. Dan cukup tegap rupa badannya. Sado tuan. Memang main. So badan dia sado. Tu kemah tu. Dahlah Dajjal. Kemudian ada tulis kafir di dainya. Kemudian matanya sepek sebelah. Kemudian rambut kerinting. Kemudian tegap rupa badannya, matanya yang sebelah ada terpersil keluar sedikit biji, yakni timbul keluar seperti buah anggur. Mata sebelah tu timbul sebelah. Piramli dia ambil pengajaran ni, dia buat cerita 6 jahanam, tuan-tuan. Ada seorang namanya Jagindas, tuan-tuan. Jagindas ni orang yang lawan yang terakhir kali. Nabi pula. Piramli lawan dengan dia yang terakhir kali, yang dia jadi guru silat tu, tuan-tuan. Pergi lawan tu, Jagindas, mata dia macam tu. Itu Piramli buat perumpamaan. Kemudian dan yang sebelah lagi sama rata dengan mukanya, yakni tidak berbiji, mata seperti orang-orang dan tak ada rupanya, tak ada lubangnya. Sekarang boleh aku umpama akan dia dengan seorang yang sudah siapa-siapa daripada sahabat aku melihatnya, iaitu serupa dengan seorang yang masyhur. Ia daripada anak pinak Khaza'ah, namanya Abdul Uzza bin Qattan, yang telah mati dalam masa jahiliah. Maka barang siapa ada melihat Abdul Uzza itu, dapatlah ia tahu akan seakan-akan Dajjal itu. Ni tuan-tuan, ada orang di zaman jahiliah muka sebiji macam Dajjal. Nabi kata kalau hampa sempat tengok, muka dia sebiji, photostat macam tu. Tuan-tuan, cerita ni Nabi cerita. Kalau siapa sempat tengok, namanya siapa? Abdul Uzza. Nama pun teruk dah, tuan-tuan. Abdul Uzza ni maksudnya apa? Hamba kepada berhala. Nama pun teruk dah. Kemudian muka macam Dajjal, tuan-tuan. Nabi kata kalau hampa sempat tengok, itulah muka dia. Masalah, barang yang dibaca tak sekala melihat Dajjal. Cuba tengok, Nabi ajak kita. Nabi kata apa? Apabila kita tengok Dajjal, apa kita kena buat, tuan-tuan? Cuba tuan-tuan tengok. Sesungguhnya telah disebutkan Nabi di atas tadi akan rupa dan tanda Dajjal itu. Maka kemudian daripada itu diajarnya pula umatnya akan apa yang perlu dibaca tak sekala berjumpa seseorang mukmin dengan Dajjal itu, supaya tetap iman dan kuat hujahnya, iaitu sabdanya. Nabi sebut, faman ra'ahu minkum falyaqra fawatiha surati ashabil kahfi. Ni tuan-tuan. Maka barang siapa yang melihat ia akan Dajjal itu, maka hendaklah membaca ia akan beberapa ayat yang di awal bagi surah Al-Kahfi, iaitu dibaca kira-kira 10 ayat. Mulanya alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja, sampailah akhir ayat hayyi lana min amrina rasyada, sampai di situ Nabi sebut. Maka ingat-ingatlah akan segala ayat itu oleh siapa-siapa yang beriman dan
ta'ammul akan maknanya dan kehendaknya. Nabi kata, baca, buat persiapan baca ayat tu. Kalau jumpa Nabi suruh hafal kan. Hafal 10 ayat tu. Boleh hafal 10 ayat tu. Kan susah. Susah Ustaz. Nyanyi boleh. Nyanyi boleh. Nyanyi boleh ingat tuan. Lirik lagu boleh ingat. Ingat Ustaz. Hafal tak boleh. Tu bahaya kita. Takut-takut Dajjal makan kita tuan. Sebab kita menyanyi yang boleh. Kata An-Nawas bin Sam'an, qala yakhruju ma baina Syam wal Iraq. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, keluar Dajjal itu barang yang antara Syam dan Iraq. Dia di antara Syam. Syam ni di mana? Syria. Iraq ni di mana? Iraq. Iraq dengan Syria. Tengah-tengah tu Dajjal keluar. Masalah Dajjal itu dari mana keluarnya? Sesungguhnya telah lalu pada masalah 240 pada juzuk ini, bahwasanya Dajjal itu mula tempat keluarnya dalam negeri Parsi, di ibu negeri yang bernama Khurasan, tuan-tuan. Kemudian ia pun berjalan menjajah segala tempat kediaman orang-orang yang menyuruh orang-orang yang menurut akan dia dan mengaku akan dia Tuhan yang boleh menghidupkan dan mematikan. Kemudian bertambah-tambah zahir dan kembang khabarnya sampai ia di antara negeri Iraq dan Syam, dan sampai datang ia ke negeri Madinah Al-Munawwarah, hendak dimasuknya Madinah itu, tetapi tiada terkuasanya kerana tiap-tiap pintu berjaga oleh para malaikat. Ni tuan-tuan, dia teringin nak masuk Madinah, dia nak buat kacau di Madinah Al-Munawwarah, maka Allah jaga dan Allah pelihara, dan malaikat sedang menjaga Madinah Al-Munawwarah. Ini hebatnya Allah. Dia bagi jadi makhluk ni, dia bagi jaga tempat ni. Dia nak cerita kat kita ada tempat yang betul-betul dia mulia, tempat-tempat betul-betul yang dia jaga, yang ada keberkatan. Ada manusia yang baik, ada manusia yang tidak baik, ada manusia yang macam ni, ada makhluk yang macam ni. Semua di dalam Allah punya pemerintahan. Maka dia tahu apa baik dan buruknya. Jadi dia maha terbaik di dalam menjaga kemaslahatan hamba-hambanya. Tuan-tuan dan puan-puan dekat saya sekalian, cuba tengok. Maka dijaga oleh para malaikat ketika mana dia hendak memasuki ke kota Madinah. Bila sudah dikhabarkan oleh Nabi SAW akan Dajjal itu zahir ia di antara Syam dan Iraq, maka berkhabar ia demikian ini, fa'asa yaminan wa shimalan ya Abdullah ilbathu. Maka sehabis-habis membinasa ia di sebelah kanan dan di sebelah kiri, yakni berseru dan mengajak orang mengaku akan dia Tuhan. Dia pi semua ceruk ni tuan-tuan, kiri kanan tempat ni, semua dia jajah supaya orang semua beriman kepada dia, kata dia tu Tuhan. Dia tengok orang ni dalam keadaan kebuluran, dia kata, hang lapar nak makan apa? Nak makan gearbox. Dia kata, gearbox aku boleh siapkan. Dia kata, hang nak sekarang? Lah aku boleh bagi, tuan-tuan. Hang tengok ni masa macam lapar nasi Arab ni. Ya, nasi Arab aku nak. Aku kebulok dah, lama dah tak makan. Nasi Arab aku bermain. Nasi Arab daripada Sabak, tuan-tuan. Dia boleh bagi sebab dia ada kuasa yang Allah izinkan diberi kepada Dajjal tersebut, supaya dia jadi putar alam kepada manusia semua ni, tuan-tuan. Supaya manusia ni percaya kata dia ni boleh buat, dia ni boleh bagi mati orang, bahkan dia ni boleh hidup orang semula, bahkan dia ni boleh buat turun hujan, bahkan dia boleh bagi makan kepada orang yang lapar. Semua dia boleh buat. Nak abang kata dia berkuasa, dia power di dalam segala benda-benda yang ada di dunia ni. Sedangkan bertepatan dengan kehendak Allah. Kalaulah Allah tak berkehendak di atas apa yang dia inginkan nak buat kepada manusia, maka tidak akan jadi, tuan-tuan. Semuanya datangnya daripada Allah. Bila kita tahu kata itu semuanya datang daripada Allah, berpautlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan cari yang lain, tuan-tuan. Itu je nak bagi tahu. Bila kita tahu kata Allah yang maha powerful ni, tuan-tuan, maka kita berpautlah dengan dia. Cari dia, pegang dia elok-elok, tunai apa yang dia suruh, tinggalkan apa yang dia larang, maka kita akan selamat, tuan-tuan. Banyaklah orang yang sana sini sesat olehnya dan menurut akan dia ke mana ia pergi. Sampai ada orang followers dia, orang follow dia. Dia pergi mana ada geng-geng duk ikut belakang dia. Seronok dia, tuan-tuan. Cuba kita macam tu, tuan-tuan.
Kita turun kereta, orang semua pakai iring kita sampai masuk ke satu tempat. Kita rasa macam mana? Ui, merak kan. Merak. Tumbuh habis, sayap-sayap semua tumbuh kan, sebab merak tu. Sebab apa? Sebab ramai orang duk ikut kita. Kita cakap semua yes, betul. Semua orang seronok. Oi, seronok kan. Ni Dajjal ni, pengikut kuncu-kuncu dia pun ramai, menjadi followers dia, ikut dia ke mana saja dia pergi. Nah, abang kata dia ni memang dipengaruhi atas kata-katanya tu, ramai orang yang terpengaruh dengan kata-katanya. Ni tuan-tuan. Maka dalam keadaan tersebut, maka apabila berjumpa sekalian kamu hamba-hamba Allah akan Dajjal itu, di dalam yang demikian hendaklah tetap sekalian kamu dan tenangkan hati kamu lawan akan dia dan bantahi pekerjaannya. Maka selama sekalian kamu tetap iman dan melawan membantahinya, tidak tersesat sekalian kamu. Maknanya kita tidak akan tersesat kalau kita boleh lawan dengan dia. Lawan tu bukan lawan bawa keluar pedang, pistol dah. Lawan dengan hujah. Dia akan berhujah dengan kita. Dia kata, Ustaz Naim, contoh Ustaz Naim, aku ni Tuhan hang, hang percaya? Tak percaya? Hang tengok aku boleh bawa main kereta hang tu, aku boleh bagi jadi Mercedes. Oh, kita, yang ni yang syok ni dah. Kata, so hang mengaku dulu aku ni Tuhan hang. Kalau hang mengaku aku ni Tuhan hang, aku bagi hang Mercedes. Tuan-tuan nak kata apa? Mercedes, sekupang, dua kupang. Mercedes 5 seri, BMW 5 seri, 7 seri. 7 seri boleh jadi tak? 7 seri pun boleh jadi. Okey, cantik. Kalau macam tu, tuan-tuan mula, dia nak mula tergugat iman ni dengan pembohongan dia tu. Kalau dia kena bohong, dia tu kena dengan bertepatan dengan kehendak kita, bimbang takut iman kita tergugat dan kita akan tergelincir, jatuh daripada keimanan yang sebenar, tuan-tuan. Tentu. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, qulna ya Rasulullah wa ma lubsuhu fil ard. Qala 40 yawman kasanah wa yawman kasyahr wa yawman kajum'ah wa sa'ira ayyamuhu ka ayyamukum. Kata An-Nawas telah berkata kami kepada Rasulullah, dan berapa lamanya ia tinggal menyesatkan orang-orang di dalam bumi ini? Jawabnya Nabi SAW, 40 hari. Macam yang saya sebut tadi dah. Satu hari kadang-kadang dia mencapai 1 tahun lamanya. Kadang-kadang satu hari itu, kadang-kadang sampai 1 bulan tempoh lamanya. Kadang-kadang satu hari itu seminggu tempoh lamanya. Kadang-kadang satu hari itu, satu hari sama macam kamu seperti mana sekarang. Itu kata Nabi SAW. Masalah hari-hari bagi masa terbit zahir Dajjal itu amat panjangnya menurut sebagai yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW seperti dalam sepotong hadis tadi. Maka adakah kita berpegang seperti zahir hadis itu atau yang takwilnya? Jawab, telah berkata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, telah berkata ulama bermula ini hadis dalam masalah 248 itu kita berpegang atas zahirnya, iaitu segala dari yang 3 pada mula zahir si Dajjal itu panjang atas qadar yang disebutkan oleh hadis, iaitu hari pertamanya seperti setahun, dan hari keduanya seperti sebulan, dan hari yang ketiganya seperti satu Jumaat ke satu Jumaat, dan lainnya daripada itu seperti hari-hari kita sekarang ni. Masalah sembahyang 5 waktu pada hari yang panjang waktu mula zahir Dajjal. Ni tuan-tuan, ni masalahnya. Satu hari itu dia menjangkau sampai setahun. Sembahyang 5 waktu macam mana? Soalan dia. Tuan-tuan tak tanya, saya pun tak tanya. Kitab ni dia buat keluar soalan, dia jawab, tuan-tuan. Supaya kita tak ada masalah. Kita kan macam tu, suka fikir yang pelik-pelik. So kitab ni dia meraihkan kita, tuan-tuan. Dia kata apa? Manakala didengar oleh sahabat Nabi akan sabda Nabi SAW seperti itu, maka sudahlah dapat kesamaran di dalam hati mereka itu. Mereka pun jadi gusar dah. Macam mana semayang? Satu hari sampai setahun, waktu zuhur, waktu bila? Tahun hari yang ke berapa? Hari yang ke 50, 500 ke? Hari yang ke 200 ke? Macam mana? Zuhur ni, waktu bila? Sahabat pun jadi kesamaran pada hati mereka. Iaitu apabila telah jadi hari yang pertama bagi zahir Dajjal itu seperti setahun, dan hari yang keduanya seperti sebulan, dan yang ketiganya seperti sejumaat, adakah memadai sembahyangnya seperti segala hari kita itu atau tidak? Dengan kerana datang kesamaran yang demikian itu, maka mereka pun lalu bertanya kepada Nabi SAW. Kata kami kepada Nabi SAW,
Ya Rasulullah, khabarkan kiranya pada kami dan beri petua hukum hari yang seperti setahun itu. Adakah memadakan akan kami padanya semayang satu hari seperti tiap-tiap hari ini? Jawab Nabi SAW, tidak memadai semayang seperti setiap hari ini, bahkan hendaklah qadarkan oleh sekalian kamu baginya. Kata Imam An-Nawawi, yakni kalam yang tersebut, sebuah itu yang disebut itu apabila telah lalu ia kemudian daripada terbit fajar, maka hendaklah kira-kira dan anggalkan barang yang ada antaranya dan antara zuhur tiap-tiap hari. Maka sembahyang sekalian kamu akan zuhur. Kemudian apabila telah lalu ia kemudian daripada barang yang ada ia antaranya dan antaranya asar. Ni tuan-tuan, dia kembali balik, duk ikut balik, tengok balik matahari terbit waktu bila, nak sembahyang zuhur waktu bila, kembali balik pada waktu tu. Kalau waktu zuhur tu hari yang ke-85 hari, waktu itulah zuhur. Matahari pun time tu lah tuan-tuan, time tu kita sembahyang zuhur. Cerita asar macam mana, cerita maghrib macam mana, semua tu berpandukan dengan bulan dan matahari tuan-tuan. Kena tengok balik kat situ. Maka kata Imam An-Nawawi, dan subuh kemudian zuhur kemudian asar kemudian maghrib, begitulah diperbuat hingga habis itu hari yang seperti setahun itu, dan terkadang berlaku padanya sembahyang 6 yang fardu, semuanya ditunaikan di dalam waktunya. Adapun hari yang kedua yang seperti sebulan panjangnya itu, dan hari yang ketiga yang seperti sejumaat panjangnya itu, maka boleh qiyas dengan hari yang seperti setahun semacam mana yang telah disebutkan tadi. Wallahu a'lam. Ni tuan-tuan. Jadi maknanya ulama-ulama dulu dia cerdik pandai, dia ceritakan kepada kita supaya kita hilangkan was-was tersebut. Masalah sembahyang 5 waktu pada hari Dajjal itu, mengapa tak boleh dengan ijtihad? Kata Imam An-Nawawi, telah berkata Al-Qadhi dan lainnya, bermula ini hukum sembahyang 5 waktu pada hari Dajjal yang tersebut tertentu dengan hari itu jua, telah meletakkan hukumnya yang demikian itu bagi kita oleh Nabi SAW. Nabi yang dah letak dah. So tak boleh ijtihad kita sendiri. Nak sembahyang zuhur waktu bila ustaz? Kita ijtihad sendiri? Tak boleh. Kita tak boleh dengar fatwa daripada kebangsaan, fatwa daripada Saudi, fatwa mana, tak boleh. Bahkan kita ambil tu daripada Nabi SAW, dah diceritakan tadi. Nampak matahari naik macam ni waktu zuhur, turun sikit matahari, gelap sikit, itu asar. Kemudian terbenam sikit matahari sampai ke dalam, kemudian jengoi pula bulan sikit, itu maghrib. Itu cerita macam tu, berpandukan daripada ajaran Nabi SAW. Ikut yang tu. So tak jadi masalah. Kemudian dalam keadaan tersebut, qulna ya Rasulullah fama sa'artuhu fil ar. Kata Nabi SAW, sahabat Nabi bertanya pada Rasulullah tentang hal yang sedemikian. Maka kata Nawas, telah berkata kami bagi Nabi SAW, kami tanya akan dia, ya Rasulullah, maka bagaimana cepatnya perjalanan Dajjal itu di atas muka bumi? Sabdanya adalah cepat perjalanannya itu seperti hujan yang diterbangkan oleh angin. Laju dia macam tu. Cuba tengok angin. Hujan yang diterbangkan oleh angin. Kita tengok kereta. Kereta bila ribut mai ni tuan-tuan, ribut mai. Angin tolak hujan, kereta tu ada kat sini, tiba-tiba 3 km ada kat sana. Jauh. Kita tengok. Jadi maknanya laju tuan-tuan perjalanan Dajjal ni. Dan perjalanan dia nak menyesatkan manusia pun begitu pantas dengan apa yang ada pada diri dia, yang dianugerahkan Allah kepada dia sebagai pinjaman kepada dia. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kemudian kata Nabi SAW sikit tuan-tuan, 5 minit lagi habis. Tuan-tuan jangan risau. Saya dah tengok tuan-tuan risau dah ni. Dia kata Dajjal ni. Tuan-tuan pun dah dengar. Dajjal itulah. Tuan-tuan. Kita dah cerita Dajjal ni tuan-tuan. Bahkan dia kata apa? Serata tempat diperginya, maka datang ia akan satu kaum, lalu disuruhnya mereka itu, katanya, hai sekalian kaum, hendaklah taat sekalian kamu akan apa perintahku. Aku Tuhan sekalian kamu, dapat senang sentosa sekalian kamu yang menurut akan aku. Aku masukkan kamu ke dalam syurga, dan aku masukkan ke dalam neraka akan orang-orang yang derhaka dan bantah apa seruku. Apabila didengar oleh kaum itu, langsung
diperbohong mereka itu akan dia, dan dijawab mereka itu atasnya akan kata mereka itu, engkau itu Dajjal laknatullah. Ni tuan-tuan, orang yang beriman dia kata apa? Bila dia berhujah dengan Dajjal, dia kata apa? Engkau itu Dajjal laknatullah. Oh, kemah orang yang beriman ni, kan? Hujah dia kuat. Bukannya kamu itu seorang yang berkuasa, engkau itu kafir, bersifat lemah dan bohong. Apa seru kamu itu? Tiada seorang daripada kami percayakan akan kamu itu. Apabila didengar orang-orang yang memperbohongkan dia dan menjawab apa yang disuruhnya, ia pun berpaling daripada mereka itu, berjalan ke tempat yang lain. Dia pun belah macam tu, tuan-tuan. Dia tak bawa keluar pedang, dia tak ada nak sembelih kita depan-depan orang, tak ada. Dia belah macam tu ya. Dia mati akai dengan kata-kata kita. Tiba-tiba kita nak takut kat dia. Pasal apa? Kotlah dia ada M16 selit kat dada dia, kemudian peluru penuh dekat dada dia. Dia cakap, hang cakap, aku bagi kata dua, hang beriman ke tak beriman? Kotlah macam tu, dia lain lah tuan-tuan, kan? Dia tak ada. Dia perang mulut ni. Perang mulut ni. Maka menurut akan dia oleh harta mereka itu, daripada emas dan peraknya, dan sekalian makanan yang disampaikannya, dan segala hidupannya, daripada kambing, biri-biri dan kerbau, lembu dan lainnya, hingga jadi mereka itu tiada tinggal apa sesuatu di dalam tangannya mereka itu. Masalah Dajjal menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Yang tu kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Dajjal menurunkan hujan dan menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Itu Allah berikan kuasa kepada dia sebagai pinjaman untuk menipu manusia dan nak menguji iman dan takwa manusia atas apa yang didatangkan Dajjal itu kepada bumi Allah SWT ni. Itu kita akan baca di dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Cukuplah, kan? Senyap nampak. Tidurlah. Balik rehat. InsyaAllah itu saja. Mudah-mudahan ada kebaikan dan ada istifadah yang baik di atas pertemuan kita pada pagi ini, insyaAllah. Jadi kita baca doa, kemudian kita ambil berkat pada majlis yang penuh dengan keberkatan ini dengan doa, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wahai Allah, ya Tuhan kami, berkat majlis ilmu pada pagi ini, wahai Allah, Kau sihatkanlah tubuh badan kami, wahai Allah. Kau kurniakan kepada kami keampunanmu, keredaanmu, kasih sayangmu hingga ke syurgamu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti. Rezekikan kami juga, wahai Allah, agar dihindarkan kami untuk bertemu dengan Dajjal itu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, perkukuhkanlah iman kami dan takwa kami sekiranya kalau kami bertemu dengan Dajjal itu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majlis ilmu pada pagi ini, wahai Allah, menjadi penyebab buat ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia. Dijadikan kubur ibu dan ayah kami itu satu taman daripada taman-taman syurgamu, dan jangan sesekali Kau jadikan kubur ibu dan ayah kami dan pasangan kami itu satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu, ya Rahman. Wahai Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripada-Mu. Kurniakan kepada kami Ramadan di tahun hadapan, wahai Allah, dan jadikanlah Ramadan kali ini buat kami Ramadan yang paling berkualiti dan paling bermakna di dalam sejarah hidup kami beribadah kepada-Mu, wahai Allah. Dan Engkau peliharalah seluruh jemaah surau Nurul Ikhlas ini agar diberikan perlindungan, keselamatan, kebahagiaan, kekayaan yang berterusan serta rezeki yang melimpah ruah di dalamnya ada keberkatan daripada-Mu, wahai Allah, buat mereka ini semua, wahai Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz.